Datuk Seri Anwar tegas tangani isu rasuah bukan kerana dendam lama. Perdana Menteri ikrar noktahkan miskin tegar dalam negara. PAS tidak putus asa hidupkan muafakat nasional. Bersatu pindah perlembagaan parti, elak MP lompat lagi. Ratu Naga ditangkap SPRM. Tun Daim saman Tan Sri Azam Baki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 16 Februari 2024 bersamaan 6 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Tindakan tegas yang diambil untuk menangani isu rasuah bukan kerana dendam lama, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebaliknya, tegas beliau, ia lebih kepada mahu membersihkan negara gejala rasuah tanpa mengira pangkat dan peringkat umur, selain harga barang yang melonjak tinggi juga dapat diturunkan sekiranya rompakan hasil negara dihentikan. Mengulas lanjut, beliau menjelaskan jika terdapat pegawai yang berpangkat tinggi mengambil duit rakyat, pasti tindakan akan diambil tidak mengira pangkat dan umur. Tambah Datuk Seri Anwar lagi, beliau tidak mencampuri urusan mana-mana pihak berkuasa, namun usaha memerangi rasuah dilakukan secara menyeluruh. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kajian mengenai kenaikan gaji penjawat sedang dilakukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berikrar menoktahkan miskin tegar sebagai misi utamanya sejak menjadi Perdana Menteri pada November 2022. Beliau berkata kemiskinan tegar di negara ini tidak patut lagi wujud sedangkan terdapat jumlah yang besar daripada kutipan zakat di setiap negeri. Perdana Menteri berkata teras utama zakat adalah untuk membantu golongan miskin. Justru tumpuan pihak berkuasa zakat negeri perlu diperbaharui bagi membasmi kemiskinan tegar. Semalam, Datuk Seri Anwar berkata usaha itu menunjukkan hasil di Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan. Pada persidangan zakat antarabangsa Pulau Pinang di Universiti Sains Malaysia, beliau menjelaskan zakat adalah institusi yang dikaitkan dengan pembasmian kemiskinan. Disember lalu, Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun berkata miskin tegar telah dihapuskan di negeri itu dengan 3,530 isi rumah berjaya dikeluarkan daripada kelompok termiskin. Mursyidul Ampas Hashim Jasin tetap dengan pendirian tidak akan menutup ruang kerjasama dengan UMNO untuk menghidupkan semula muafakat nasional di sebalik kenyataan tutup buku oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi Fuad Zarkashi. Bagaimanapun, beliau menegaskan kerjasama itu perlu membabitkan bersatu rakannya dalam Perikatan Nasional yang menjadi halangan terbesar UMNO. Merujuk kenyataan Fuad yang parti itu tidak lagi mahu berbincang menghidupkan semula MN, sebaliknya kerana masih berpandangan kepentingan perpaduan ummah termasuk perkembangan mutakhir yang didakwanya serangan terhadap kesucian Islam. Semalam, Fuad mendakwa kenyataan Hashim bahawa yakin ada perbincangan secara tidak langsung antara pimpinan parti itu dengan UMNO bagi menghidupkan MN bertujuan memecahkan kerjasama parti dalam kerajaan perpaduan. Katanya UMNO kenal hati budi PAS dan lebih selesa bekerjasama dalam kerajaan perpaduan semasa yang boleh bertolak ansur dalam isu seperti cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ngakomen untuk menjadikan kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia pertubuhan pendidikan, kebudayaan dan saintifik pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Fuad turut mempelawa PAS menyertai kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar jika benar-benar mahu bekerjasama. Namun PAS tegas dengan pendirian, Hashim berkata partinya tidak boleh bekerjasama dalam kerajaan perpaduan yang mana DAP turut berada di dalamnya. Satu perhimpunan agung khas pada awal bulan depan bakal diadakan oleh Bersatu
sebagai langkah parti itu meminda sebahagian daripada perlembagaannya. Tindakan tersebut diambil selepas 6 daripada ahli parlimen daripada parti itu membuat pendirian sendiri dengan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Hamzah Zainuddin selaku Setiausaha Agung mengeluarkan notis berkaitan Perhimpunan Agung Khas tersebut yang dijadual diadakan di Shah Alam, Selangor pada 2 Mac. Menyambut pemakluman tersebut, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris yang memberikan bayangan tidak ada lagi mana-mana wakil rakyat parti itu mampu mengalih sokongan secara sepihak. Pengerusi Bersatu Terengganu itu telah memuat naik imej notis Hamzah tersebut dan menulis satu hantaran, maka tamatlah riwayat 6 Jahanam. Mudah-mudahan Bersatu kembali bangkit dan terus mara. Bersatu pernah beberapa kali memberi bayangan akan membentuk kerajaan pusat dengan penguasaan parti itu bersama komponennya, PAS dan Gerakan. Ekoran keadaan parlimen tergantung selepas PRU ke-15 lalu. Pencipta kandungan media sosial Syarul Emma Rena Abu Samah atau dikenali sebagai Ratu Naga ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pagi ini. Peguamnya Nabila Khairuddin berkata beliau ditahan selepas pegawai SPRM membuat serbuan di kediamannya di Jalan Klang Lama sekitar 9 pagi. Bagaimanapun alasan penangkapan ahli Perikatan Nasional itu belum diketahui lagi. Beliau berkata pegawai penyiasat akan mengemukakan perincian lanjut sejurus beliau bertemu mereka secara berdepan. Portal berita juga sedang berusaha untuk mendapatkan pengesahan selanjutnya daripada SPRM. Tan Sri Azam Baki akui beliau telah disaman oleh bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu berkata, tuntutan berkenaan mendakwa tindakan agensi penguatkuasaan tidak berlandaskan prosedur yang betul. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Dialog TVS bertajuk Integriti, sejauh mana ketelusan dinilai yang akan disiarkan pada 8.45 malam ini di saluran 122. Di dalam program dialog tersebut, Azam menjawab beberapa soalan panas berhubung tindakan memerangi rasuah oleh SPRM termasuk melibatkan kes berprofil tinggi. Pada 29 Januari lepas, Daim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan kira-kira 70 aset harta. Bagaimanapun, beliau tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan sebaik jurubahasa membacakan pertuduhan di hadapan Hakim Azura Alwi. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amirul Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.